Bila dapat tahu je tawaran sambung belajar kat UTM, mula-mula agak terkejut jugalah. Tak pasti nak pergi ke tak, sebab ada masalah kewangan. Tapi saya kuatkan jugalah semangat waktu tu, dan bapak pun kata tak apa. Dia mahu juga keluarkan duit pencen untuk bayar yuran saya. Bila dah lepas minggu orientasi tu, agak mencabar. Saya kena jaga baik-baik duit RM50 dalam beg duit. Makan 2 kali sehari. Saya minta duit kat family pun tak berani, sebab diorang pun susah. Mengenangkan ekonomi keluarga saya waktu tu, paksalah juga berjimat cermat dalam berbelanja. Tapi kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang baik hati, bagi rasa sikit makanan, belanja makan. Saya memang simpan je baik duit, tak bawa ke mana-mana, melainkan kecemasan je. Dah mohon banyak tempat untuk beasiswa, tapi tak tahulah kenapa tak dapat. Mungkin rasanya bukan rezeki nak dapat kot. Suatu ketika, saya pernah kehilangan sebuah barangan yang berharga untuk saya. Dengan adanya bantuan kecemasan seperti ini, ia dapat memulihkan keadaan saya. Dengan adanya bantuan yuran pengajian daripada Zakat UTM, yuran pengajian saya pada semester ini dapat dilunaskan. Dengan adanya bantuan daripada unit zakat, saya dapat pulang ke kampung. Dengan adanya Zakat UTM, saya mampu untuk menghadapi hari-hari sukar saya di sini dengan baik. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah dan staf UTM mencalon zakat di UTM. Kerana anda, ia telah memudahkan urusan kami. Kami mendoakan kesejahteraan kepada pembayar-pembayar zakat di UTM. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan tubuh badan dan ceria sentiasa bersama keluarga. Semoga jasa bakti kalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Ayuh, dirikan solat dan tunaikan zakat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تزوجنا إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat lagi kita bertemu pada kali ini dalam program Kuliah Maghrib Masjid Sultan Ismail UTM menerusi FB Live. Jadi Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya pada ini. Kita ada, saya tengok ni ada 18 view. InsyaAllah dalam masa 2 minit lagi kita harapkan bertambah. Semoga perkongsian saya pada petang ini, pada malam ini dapat dijadikan sedikit manfaat kepada tuan-tuan perempuan di luar sana. Okey, seperti mana yang kita maklumkan bahawa pada hari ini tajuk saya ingin bawakan kepada tuan-tuan perempuan adalah mengenai merawat jiwa yang lara. Jadi
mungkin kita sekarang ni berada dalam keadaan yang agak tekan sebenarnya, dengan keadaan COVID-19 yang semakin meningkat, kadang-kadang turun, naik semula, kemudian kesenjangan ekonomi, economic constraint, menyebabkan orang kena berhenti kerja, menyebabkan mungkin anak-anak tak dapat bersekolah dengan sempurna, dan juga mungkin kita sebagai ketua keluarga yang terpaksa mencari jalan lain lah untuk mendapatkan rezeki ataupun nafkah untuk ahli keluarga. Jadi keadaan ini semua sebenarnya menyebabkan kita rasa gundah gulana lah, mungkin rasa berat, terbeban. Jadi saya bukanlah orang yang mahu berkongsi dengan tuan-tuan suatu formula ajaib. Tak adalah formula ajaib. Saya tidak akan bercakap satu perkara yang asing. Cuma apa yang saya ingin kongsikan pada kali ini adalah satu perkara yang mungkin kita telah pun maklumi ataupun kita telah pun tahu, mungkin melalui contohnya pengajaran-pengajaran daripada ustaz-ustazah kita lah, dari mana-mana lah, mungkin masjid, surau, apatah lagi kita pun tak boleh jalankan aktiviti surau masjid seperti mana sebelum COVID ini, jadi terhad sangat. Jadi macam-macam perkara yang menyebabkan kita rasa, itulah saya sebut tadi, tertekan, rasa macam terbeban. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh tentang perkara ini, bincangkan tentang merawat jiwa lara ni. Saya nak sebutkan di sini tentang itulah yang saya maksudkan jiwa lara tadi adalah keadaan yang tertekan dengan keadaan yang begini yang saya sebutkan tadi, COVID-19, ekonomi yang tidak pasti, dan kita terpaksa kerja dari rumah. Kerja dari rumah ni cabaran dia macam-macam, bukan saja kita seronok sebenarnya di rumah. Mungkin permulaan tu ada seronok, tapi semakin lama kita rasa rumah kan dia tidak sesuai untuk kita betul-betul bekerja dengan sepenuh produktiviti. Jadi di situ juga memberi tekanan-tekanan yang tertentu lah kepada kita sendiri. Jadi apa yang saya sebutkan tadi ialah jiwa yang lara itu jiwa yang rasa tertekan begitulah. Dan mungkin banyak sebab lain lah yang menyebabkan kita rasa lara, rasa macam gundah gulana dan sebagainya. Tapi apa yang cuba saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pada kali ini ialah bagaimana kita nak melihat keadaan ini, bagaimana kita nak tangani keadaan ini dalam keadaan kita tetap berada di kawasan kita lah, di rumah kita ataupun di tempat mana kita tinggal. Jadi satu perkara yang mungkin sinonim ataupun yang hampir dengan keadaan jiwa lara tu lawan dia lawan dia apa, mungkin jiwa yang aman, yang tenang begitulah kan. Dan saya awal tadi saya sebut tentang ini bukan satu perkara yang pelik, yang baru. Saya tidak ada formula ajaib, tapi apa yang saya nak bawakan inilah bagaimana kita boleh memahami diri kita sendiri dan juga hubung kait kita dengan Allah SWT lah. Di situ kita akan mendapat bagaimana mungkin ibadah yang kita buat, bagaimana nilai-nilai akhlak mahmudah yang kita amalkan dapat merawat jiwa yang lara tadilah. Okey, jadi saya sebut tadi jiwa lara, lawan kepada jiwa lara mungkin jiwa yang tenang, jiwa yang aman, jiwa yang damai begitulah. Jadi maksudnya bila jiwa lara kita nak rawat, jiwa kita menjadi aman, tenang dan rasa bahagia mungkin. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, pada promo tu saya ada sebut sepotong ayat Al-Quran yang selalu kita dengar, auzubillahi minasyaitanirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah,
hati akan menjadi tenang. Okey. Jadi kita pun dengarlah di mana-mana ustazah kita, penceramah-penceramah hebat kita bercakap tentang zikir. Zikir ini membawa kepada ketenangan. Dan kalau kita lihat kepada tafsir ayat tersebut, zikir di situ secara umum zikirlah. Tapi secara spesifik ada para tafsir, mufassirin menyatakan bahawa zikir di situ, zikrullah di situ adalah membaca Al-Quran. Jadi melalui zikir ni, selain daripada kita bertahmid, bertakbir, bertasbih itu, kita juga termasuk dalam amalan zikir itu ialah membaca Al-Quran. Okey. Jadi dengan membaca Al-Quran ini, sebahagian daripada kita melakukan ibadah, dan melalui ayat tadi, Allah menjanjikan kepada kita dengan melakukan zikir ni kita akan menjadi tenang. Okey. Namun demikian, sebahagian daripada kita mungkin bertanya, saya ni dah zikir Ustaz, saya ni dah baca Quran, saya dah sembahyang, dan malam-malam saya pun dah bertasbih, sembahyang tahajud, okey, berdoa dan sebagainya lah. Namun saya dapati bahawa diri saya ni masih lagi dalam keadaan yang tidak tenang. Masih lagi berserabut kan. Okay. Jadi, adakah ayat itu tidak memberikan kesan kepada kita? Ayat apa tadi? Ayat yang berzikir itu memberi ketenangan. Okay. Sebab Allah SWT berjanji, berfirman di situ, dia tidak pernah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi ini keimanan kita. Okay. Jadi tentulah ada di sana perkara-perkara yang mungkin menyebabkan ataupun yang menghalang kita mencapai ketenangan walaupun kita telah melakukan zikir. Walaupun kita telah baca Al-Quran, walaupun kita telah mengerjakan solat. Mungkin di sana ada perkara-perkara yang menghalang. Jadi, bertitik tolak daripada sini, ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan semua dua potong ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sakinah ini, ketenangan. Antaranya disebutkan huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian yang satu lagi disebut fa'anzalas sakinah alaihim wa asabahum fatahan qariba. Okey. Jadi kedua-dua ayat ini adalah daripada surah Al-Fath, ayat yang keempat dan ayat yang ke-18. Ayat yang keempat disebut wallazi anzalas sakinah. Yang kedua fa'anzalas sakinah. Jadi apa yang menarik di sini sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah perkataan anzala. Wallazi anzala. Yang kedua fa'anzala. Maknanya apa? Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdanu imanan ma'a imani. Jadi dekat situ, dan sama juga ayat kedua tadi, fa anzala sakinah alaihim. Okay. Jadi daripada sini kita boleh jadikan dia sebagai satu istimbat. Kita boleh ambil dia hikmah daripada ayat ini ialah bahawanya ketenangan itu adalah datangnya daripada Allah SWT. Ini semua saya tahu Ustaz. Okey, nanti dulu sabar. Okay. Jadi maknanya ketenangan itu adalah hak milik mutlak Allah SWT. Seperti mana yang kita faham tentang konsep rezeki. Rezeki kan, rezeki itu adalah hak milik Allah. Selalu kita baca apa? Yarzuqu may yasha wa yahdi may yasha. Dia nak memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia
memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki juga. Maknanya ini adalah kehendak Allah SWT. Apa yang cuba saya sampaikan ialah kita kena ingat, kalau kita faham tadi rezeki itu adalah hak mutlak Allah SWT. Dia nak beri kepada siapa yang dia kehendaki. Seperti mana yang diberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Sama, hidayah, rezeki ini adalah hak mutlak Allah SWT. Sebab itu Allah yang bersifat maha adil, dia beri rezeki kepada semua makhluk dia. Burung di awan, contoh. Ikan di laut. Apa lagi? Harimau di hutan. Ulat dalam batu. Cacing dalam tanah. Ini semua Allah Ta'ala yang beri rezeki pada dia. Pada kita. Pada makhluknya. Tidak ada yang terkecuali. Lahir saja, sama ada menetas telur ke, ataupun lahir macam manusia. Ada rezeki yang Allah telah janjikan untuk mereka. Tak kira Muslim ke bukan Islam, rezeki tetap hadir. Kecil, besar, tua, muda, lelaki, perempuan, Allah beri rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dia memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sebab itu ada kisah Abu Talib. Ketika hampir waktu dia meninggal, Rasulullah bersedih dengan keadaan Abu Talib ni tadi, bapa saudara dia yang tidak lagi beriman, masih belum beriman kepada Allah. Lalu turun ayat Allah sebab apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dia nak memberi kepada hidayah kepada siapa kehendaki. Okey, jadi kita faham konsep ni. Hidayah, rezeki adalah hak milik Allah SWT. Jadi sama macam as-sakinah, ketenangan. Allah yang menurunkan ketenangan. Dia yang memberi ketenangan. Jadi maknanya kita tidak boleh mengatakan bahawa ketenangan itu adalah suatu perkara yang mesti kita dapat. Begitu. Okey, saya berlanjutkan lagi perbicaraan kita pada perbincangan kita pada malam ni. Okey. Jadi bila kita dah tahu sakinah itu anzala, diturunkan kepada manusia, kepada orang mukmin dalam ayat itu, diberikan ketenangan. Ayat ini diturunkan ketika mereka sedang berada dalam keadaan yang tidak tertuhara, uncertain, berperang, Fatah, pembukaan Mekah, Fatahan Qariba. Jadi di situ apabila Allah memberikan ketenangan tu, para sahabat mendapat merasakan ketenangan dan bertambah iman dia. Jadi untuk poin ini kita dah jelas bahawa sakinah itu adalah hak milik Allah. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Melalui ayat surah Ar-Ra'd, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman, dia kata sesungguhnya dengan berzikir, berzikir akan memberi ketenangan hati. Jadi apabila kita faham, bila disebut berzikir, beribadah, memberi kesan kepada jiwa ni, dia sebenarnya ada syarat. Ada syarat pula Ustaz ni. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya ialah ikhlas, tuan-tuan. Tak ada satu perkara yang pelik, yang ajaib yang saya akan kongsikan dengan tuan. Semua saya nak, mungkin namanya pun tazkirah kan, memberi peringatan, memberi ulangan, peringatan ulangan. Dia mestilah mencapai tahap keikhlasan. Makna kata, tuan-tuan berzikir, kita mengajarkan ibadah, solat, baca Quran, apa-apalah. Allah nak melihat keikhlasan kita. Keikhlasan kita ni, tuan-tuan, maksudnya apa? Kadang-kadang kita buat itu, satu ibadah itu, kita semata-mata nak dapatkan manfaat itu saja. Manfaat ketenangan. Bila kita faham, okey, Ustaz kata kita kena berzikir, lalu hati kita tenang. Lalu kita pun berzikir kerana kita mencari ketenangan. Kita lupa bahawa ibadah yang kita buat ini mestilah lillahi ta'ala.
Dia mesti lillahi ta'ala. Dia tidak boleh kerana ada kerana yang lain, satu sebab yang lain. Okey. Saya contohkan. Ada orang sembahyang duha. Dia dengar ustazah dia cakap, sembahyang duha ni menambah rezeki. Lalu dia pun buatlah sembahyang duha kan. 2 rakaat, 4 rakaat. Okey. Dia sembahyang. Tapi sampai satu masa, rezeki yang dia tunggu tu tak datang. Tak dapat. Meniaga tak boleh pergi. Biasa-biasa je lah. Sama je. Lalu dia mempersoalkan. Aku dah buat ni. Sembahyang duha ni katanya bagus dan sebagainya. Tak dapat pun. Jadi dekat situ, ikhlas dia tu belum sampai. Ikhlasnya belum sampai, tuan-tuan. Allah ni, dia nak beri kepada siapa yang dikehendakikan. Tadi kita dah bincang awal. Okay? Dan dia nak melihat keikhlasan kita dalam melakukan ibadah itu semata-mata kerana dia. Maknanya, kalau kita merasakan bahawa kita telah melakukan ibadah, kita telah berzikir, kita telah membaca Al-Quran, kita sembahyang malam, tapi kita merasakan masih lagi belum dapat apa yang kita mahu itu, sebenarnya kita masih belum ikhlas lagi. Ikhlas ni apa? Lillahi ta'ala. Selalu kita baca usolli fardu zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Nawaitu sama ghadin an ada'i fardu syahr Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya lillahi ta'ala tu kita kena faham dulu. Dia bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana apa-apa. Tapi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling sukar nak dicapai. Kita melakukan ibadah, zikir, mungkin beribu-ribu kali kan kita berzikir. Kita pun, aku dah zikir ni, dah 4 hari zikir. Dah 5 hari zikir, dah 1000 zikir. Tak dapat pun ketenangan. Jadi mana kita kena semak balik hati kita. Benar-benarkah kita ni ikhlas kerana Allah? Ataupun kita nak cari si sakinah tu. Sakinah pula. Nama orang. Kita tak tunggu sakinah tu. Mana si sakinah ni tak sampai-sampai? Mana si rezeki ni tak sampai-sampai? Okay. Jadi, balik kita semak balik semua tuan-tuan kita. Okay. Bagaimana kita melihat ibadah yang kita lakukan ini semata-mata ikhlas kerana Allah ataupun semata-mata kerana kita nak menunggu sakinah datang. Ada orang kata, kita puasa kan akan memberikan kesihatan pada badan. Itu dari sudut manfaat. Tapi kan puasa tu la'allakum tattaqun. Iaitu mencapai ketakwaan darjah. Jadi kalau kita puasa macam kita nak aku puasa ni sebab diet. Dapat pahala tak ni? Ada orang tanya kan. Saya tak nak jawab lah. Soal dapat pahala tak pahala itu bukan urusan kita manusia tuan-tuan. Biarlah Allah menentukan. Tapi kita semak niatnya tu apa. Niat pahala tu sebenarnya dia sebut apa? Innama a'malu binniyat. Segala amal itu datang, berhasil, capai dia punya tujuan berdasarkan niat. Jadi kalau kita dapat pahala tak ni? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi semak niat apa kita. Apa yang kita niatkan tu. Jelas. Begitu. Jadi balik semula pada soalan yang saya promokan tadi. Dah baca Quran banyak. Sudah beramal katanya sembahyang malam tahajud. Ada yang datang, Ustaz, saya dah bertahajud lah macam Ustaz cakap lah. Dah 3 hari saya buat. Tak selesai pun masalah saya. Kita baru 3 hari tuan-tuan buat. Yang kita berada dalam keadaan lara tu mungkin agaknya 3 tahun. Agaknya lah. Ya. Saya contohkan saja. Jadi dalam masa 3 hari tu, saya balik semula pada persoalan awal saya tadi. Ialah keikhlasan. Kalau belum sampai lagi darjah keikhlasan itu. Ikhlas ni mana 100% lah. Bukan kerana yang lain. Kalau tuan-tuan sembahyang duha, masih ada dalam hati mempersoalkan aku dah sembahyang duha, tak dapat pun
rezeki, aku dah buat zikir, tak dapat pun ketenangan, maknanya belum sampai tu. Belum sampai. Itulah yang saya sebut awal tadi, mungkin ada faktor-faktor yang menghalang. Okey, tinggal 8 minit. Itu satu, keikhlasan. Yang paling besar, yang paling utama, yang paling asas. Yang kedua, tuan-tuan, Allah ni, dia memberikan kita ni satu kebolehan berfikir. Dia sebut dalam Al-Quran banyak, afala ta'qilun, afala tubsirun. Adakah kamu tidak melihat? Bukan melihat dengan mata kepala saja, melihat dengan pemerhatian. Kita perhatikan tu bukan kita tengok saja. Kau tengok kan rumah ni, tengok bukan macam tu. Kita tengok dan kita refleksi, muhasabah, muhasabah. Reflection, kita buat refleksi diri. Itulah tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ni banyak bukti-bukti ni, kau tak nampak ke? Kau tak tengok ke? Allah tanya kepada orang-orang yang kufur, yang ingkar. Kau cari bukti di luar alam ini, kan? Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita ni, mata terkelip-kelip, rambut, apa peranan fungsi dia, kenapa telinga menghadap ke depan, kenapa telinga tak dongak ke atas, kenapa mata kita kelip-kelip itu, kan? Cuba mata tak boleh kelip itu, jelik, akan susah pula. Okey. Jadi tubsirun, maknanya Allah suruh kita memerhatikan, afala tuqilu, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Contoh, adakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu dijadikan? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Langit, gunung, tanah, supaya diperhatikan dan dipikirkan. Jadi Allah suruh kita berfikir. Jadi saya nak sebut di sini tentang akal yang Allah Ta'ala berikan. Minda. Kita punya keupayaan berfikir. Okey, saya tertarik dengan satu hadis Rasulullah SAW. Hadisnya panjang tapi senang nak ingat. Ajaban li amril mu'minin. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa zalaka li ahadin illa lil mu'minin. In asabatahu syarra syakara, fakanat khairan lahu. Wa in asabat darra sabara, fakanat khairan lahu. Kata Rasulullah, aku ni pelik dengan orang mukmin. Ajaban li amril mukminin. Aku pelik dengan orang mukmin, dengan urusan orang mukmin. Semua perkara yang berlaku pada dia khairan lahu. Kan lahu khair. Baginya kebaikan. Rasul kata, aku heran dengan manusia ni, mukmin ni, semua perkara yang berlaku ke atas diri dia adalah baik. Walaisa zalika li ahadin, dan tidak ada orang lain illa lil mukminin, kecuali kepada orang mukmin. Apa dia? In asabatahu syarra, sekiranya dia ditimpakan syarra, syarra tak nampak tu, okey. Keburukan, kebaikan, dia bersyukur. Okey, betul. Apabila ditimpakan kebaikan bagi dia, dia bersyukur. Dan apabila ditimpakan darra, keburukan, mudarat bagi dia, dia bersabar. Kat sini ada dua konsep, iaitu syukur dan sabar. Jadi Rasulullah kata, pelik orang mukmin ini, bila diberi kebaikan, dia bersyukur. Apabila ditimpa keburukan, dia bersabar. Jadi syukur dan sabar ini adalah satu, kalau kita belajar dalam ilmu akhlak, dipanggil sifat mahmudah, sifat yang mulia. Tapi sebenarnya, betul lah tu, bukan saya nak kata sebenarnya yang tu salah, bukan. Tapi hakikatnya, sabar dan syukur ini, dia adalah
kita punya cara berfikir. Cara berfikir. Kalau saya sebut tadi, Rasulullah kata orang mukmin, kebaikan bagi dia apa saja berlaku, apabila ditimpa dengan kebaikan, beroleh kebaikan, dia akan bersyukur. Alhamdulillah, syukurlah dapat kebaikan. Syukur. Bila ditimpa musibah, dia bersabar. Jadi kedua-dua tu baik bagi dia. Untuk mencapai kesabaran, untuk merasai kesyukuran, rasa nikmat kesyukuran itu, dia bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan. Kita sendiri yang kena mind setting. Dalam minda kita sendiri yang kena bercakap, kena yakin, kena percaya bahawa setiap musibah, setiap kebaikan yang ada pada kita itu, yang didatangkan kepada kita, adalah mempunyai hikmah tertentu. Hikmah tentu yang mungkin kita tak tahulah hari ni. Hari ni kita tak tahu. Selama hari ni kita rasa penat bekerja sebenarnya. Tapi bila kita dipaksa kerja dari rumah ni, duduk kat rumah kan, rupanya kat rumah ni sebenarnya lagi banyak perkara yang menyebabkan kita cepat bosan, silap-silap bergaduh laki bini anak beranak. Kan asyik bising aja, macam-macam lah. Contoh cik sini lah. Apa yang cuba saya sampaikan ialah, jadi maknanya kita bekerja tu, kita luar tu, rupanya ada nikmat yang tertentu. Dan kalau kita kat luar banyak sangat pula, bila dapat rumah, alhamdulillah rasa. Jadi, dua-dua kita dapat manfaat, kebaikan. Kebaikan tu kita dapat. Sebab apa? Cara kita berfikir. Kita kata sabar. Bukan senang orang nak sabar, tuan-tuan. Dengan percaya kepada hikmah di sebalik kesabaran itu, ada pahala yang Allah sediakan kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Itu satu kisah satu huraian yang panjang kalau kita nak cerita pasal sabar dan syukur secara detail. Tapi pada poin ini saya nak sebutkan bahawa sabar dan syukur adalah satu cara kita untuk menghadapi dunia kita pada hari ini. Menghadapi kehidupan kita pada hari ini. Jom tuan-tuan fikir. Kalau kita tak syukur, tak cukup rasa. Dah ada kereta kecil, nak besar. Dah ada yang besar, nak dua. Kereta dua. Dah ada dua, nak beli motor pula. Sentiasa tak cukup. Sentiasa tidak puas hati. Tak ada rasa syukur dalam hati. Kerja main-main. Orang lain kena berhenti kerja, tuan-tuan. Orang lain kena berhenti kerja. Kita disuruh kerja daripada rumah pula. Kan banyak sangat kita kena syukur tu. Sabar. Begitu juga sabar. Macam mana kita boleh memujuk hati kita? Sabarlah. Tak dapat. Tak dapat apalah yang kita nak, tak tahulah. Naik pangkat ke apa kan, bonus tak dapat. Okey. Jadi saya pukul 8 dah. Kita rumuskan sikit. Yang saya baru sebut ini ialah sabar dan syukur. Mungkin nanti lain kesempatan kita bincang panjang sikit tentang sabar dan syukur ni. Tapi at this moment, pada poin ini saya kata, kalau kita dapat menguasai sabar dan syukur ini, dia akan memberikan kepuasan dalam hidup kita. Kepuasan yang tidak ada galang ganti. Rasa cukup, bersabar dengan kerana. Dan yang pertama tadi saya sebut, ketenangan itu hak milik Allah. Kita kena minta dengan dia. Sampailah kita beramal itu mencapai keikhlasan. Kalau tak sampai, tidak akan ada rasa nikmat ataupun manfaat ataupun faedah ataupun kesan-kesan baik yang kita akan dapat. Sebab apa? Ikhlas itu adalah rahsia hati kita dengan Allah SWT. Okey, cukuplah untuk itu. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi bersama pada pagi ini. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.